Dan bertemu kembali dalam laporan Digital News Asia pada Mac lepas, aplikasi Pomen lapor muat turun 25,000 kali dan juga peningkatan 10% sebulan sejak mula dilancarkan pada 2019, dan pelbagai tempoh PKP ini berikan peluang baru dengan muat turun meningkat 50% sejak Mac 2020 apabila pengguna ingin melakukan servis kenderaan di rumah. Pomen adalah kohort kedua Scale Up Malaysia dan menerima dana $60,800 atau RM250,000, dan terkini Pomen turut bekerjasama dengan pemasaran Petronas Lubricants, dan sehingga Mac lepas 600 bengkel dilaporkan berdaftar dengan aplikasi Pomen di Lembah Kelang, Johor dan juga Pulau Pinang. Pomen sebelum ini terima geran CIP Ignite kedua RM500,000 dari Cradle dan salah satu pemenang program Accelerator Future Tech Petronas. Untuk melihat kepada pembangunan aplikasi dan juga pasaran ataupun sasaran bergerak ke hadapan, kita bersama dengan Syed Zulhilmi Tuan Sharif, pengasas dan juga CEO aplikasi Pomen. Syed Zulhilmi, pertama sekali saya ingin tanyakan manfaat untuk bengkel dan juga adakah kini bengkel dan juga pengguna lebih dekat dan mudah diakses pengguna menerusi Pomen ini, Zulhilmi? Terima kasih Rizal. Manfaat untuk bengkel, yang pertama, mereka sebenarnya sekarang ni bukan tak perlu rely on walk-in sahaja. Yang kedua, kita akan bawakan customer dekat workshop ataupun bengkel dia orang untuk memudahkan dan kemudian mereka upsell apa yang berada di tempat mereka. Dan yang ketiga, kami sediakan satu platform untuk workshop ini yang mana sekarang mereka boleh merekodkan semua transaksi, semua pengkalan data pengguna, semua sudah direkodkan melalui bila pengguna menempah melalui aplikasi Pomen itu sendiri. Dan kenapa saya tanya soalan tersebut adalah kerana kita lihat ketika tempoh MCO dahulu ataupun PKP pertama dan juga kedua, kita dapat lihat bengkel-bengkel ini ditutup. Jadi tentunya ini menyukarkan mereka untuk mendapatkan mata pencarian. Jadi Pomen ini memudahkan urusan mereka untuk mendapatkan aliran tunai tersebut ketika tempoh PKP itu. Ya, betul Rizal. Even masa PKP yang pertama tahun lepas, memang banyak bengkel yang berdaftar dengan kami bagi feedback yang cakap kerana mereka terpaksa menutup operasi selama lebih 2 hingga 3 bulan dan pendapatan mereka sangat terjejas. Jadi mereka mencari satu alternatif baru untuk bagaimana untuk memasarkan perkhidmatan mereka di luar normal biasa. Yang mana normal biasa mereka cuma menunggu orang ramai ataupun pengguna datang ke bengkel mereka. Jadi melalui Pomen App, kami menolong mereka untuk memasarkan di kawasan setempat mereka dalam 5 hingga 10 km radius apa yang servis-servis yang mereka tawarkan itu sama seperti yang servis ditawarkan di dalam Pomen App sendiri. Dan mungkin Zulhilmi boleh ceritakan tentang permulaan Pomen, dari mana datangnya idea tersebut dan juga apakah perkembangan sehingga kini menurut Digital News Asia sehingga Mac tahun ini sekitar 25,000 muat turun dilakukan. Ya, Rizal. Idea tercetusnya idea Pomen ni sewaktu akhir 2017 lagi, bila masa saya dan co-founder Nazmi time tu ada satu masalah yang sama seminggu sebelum kami jumpa tu. Dulu ada masalah masalah kereta rosak. Tapi kami tak tahu macam mana nak dapatkan bengkel yang berdekatan dan dipercayai. Dan ini sebenarnya satu masalah yang bukan saja saya hadapi, ramai lagi orang yang hadapi kerana pemikiran orang ramai ada satu pemikiran yang mana jika tak kenal maka dia kurang dipercayai. Jadi kami nak fill up the gap tu untuk memberi lebih kepercayaan kepada bengkel-bengkel yang berdaftar dengan kami supaya mudah pengguna mudah berurusan. Dan semenjak tahun lepas memang betul kita punya peningkatan tu sangat baik, alhamdulillah. Dan sehingga semalam kami dah melepasi lebih 700 workshop berdaftar dengan kami. Dan ini menunjukkan semakin banyak workshop yang mahu mencari satu alternatif baru untuk memasarkan perkhidmatan mereka. Dan mungkin Zulhilmi boleh ceritakan lagi mewujudkan kepercayaan tersebut kepada workshop seperti yang Zulhilmi katakan sebentar tadi, bagaimana ini dilakukan? Adakah proses dan juga filter daripada Pomen sendiri untuk memastikan bengkel-bengkel ini adalah bengkel yang bereputasi baik? Ya,
Kami melakukan filtering proses ataupun pemilihan bengkel ni berdasarkan satu ialah pada awal 2019 kami ada tandatangani satu MOU dengan MARI untuk menyerap masuk peserta workshop transformation program mereka ke dalam sebagai merchant kami. Kemudian selepas itu mereka yang mendaftar melalui sebagai penyedia khidmat Pomen, kami melihat mereka dengan maklumat perniagaan, gambar-gambar workshop dan juga review mereka di internet. Dan di dalam Pomen app sendiri, pengguna boleh melihat harga terlebih dahulu sebelum menempah, yang pertama, dan kedua boleh melihat rating workshop yang berdaftar dengan kami. Jadi itu dua elemen penting untuk menambahkan kepercayaan pengguna kepada penyedia perkhidmatan daripada pihak Pomen. Dan Pomen juga adalah kohort kedua untuk scale up Malaysia dan juga menerima dana $60,800. Boleh ceritakan pengalaman kohort Malaysia tersebut, apakah sasarannya, bagaimanakah Pomen ingin berkembang lagi? Okey, selepas tu kami join kohort kedua ini. Salah satu sasarannya ialah untuk melihat kembali bagaimana kami harus strategikan bisnes selepas MCO yang pertama itu. Dan sememangnya oleh kerana MCO yang pertama itu banyak bisnes rijas dan tidak terkecuali kami harus melakukan satu langkah yang berlainan sedikit untuk memastikan syarikat lebih terus berkembang. Dan scale up Malaysia menunjukkan arah bagaimana kami harus menggunakan peluang yang ada ini untuk memacu ke arah satu paras yang baru. Adakah plan untuk pengembangan ke peringkat serantau? Ya, ada. So jadi dalam masa 3 hingga 5 tahun kami merancang untuk menembusi pasaran serantau seperti di Indonesia, Thailand, Vietnam dan Philippines. Dan hopefully ini akan terjadi selepas kerana kami sekarang juga mempunyai satu program dengan Petronas yang mana kita boleh menawarkan khidmat drive-in untuk workshop di semua Petronas Auto Expert. Dan ini adalah salah satu bagaimana untuk kami tembusi pasaran di luar sana, Rizal. Ceritakan Zahimi tentang kerjasama dengan Petronas ini. Apa yang dilakukan dan juga apakah perincian di situ? Untuk kerjasama dengan Petronas, kami ada dua kerjasama dengan Petronas. Itu yang pertama, kami telah dilantik, kami bersatu dilantik sebagai penyedia khidmat digital kepada Petronas Auto Expert Workshop yang di bawah Petronas Lubricant Malaysia. Yang mana pengguna Pomen app boleh drive in ke mana-mana Petronas Auto Expert dan mendapatkan khidmat servis kereta atau pembaikan dengan harga yang sangat special. Dan yang kedua, kami meminta perjanjian dengan Petronas untuk pekerja Pomen rider kami atau freelance mekanik kami untuk ke mana-mana Petronas Mesra Station dan mengambil Petronas Lubricant sebelum melakukan servis mereka di rumah. Dan Zahimi bercakap berkenaan dengan gig mekanik tadi tu. Mungkin Zahimi jelaskan siapakah mereka dan bagaimanakah ini memberikan peluang kepada mekanik-mekanik yang tidak terikat kepada bengkel contohnya untuk terlibat sama dalam gig economy ini. Ya, tahun lepas kami lancarkan satu program gig mekanik yang kami namakan Pomen Rider, yang kami open kepada mana-mana freelance mekanik yang terjejas selepas PKP untuk join kami sebagai Pomen Rider sebagai penyedia khidmat untuk di onsite, sama ada di rumah ataupun di pejabat. Jadi mengikut trend semasa ya Rizal, kerja gig ini datang daripada sektor lain sekarang ni, macam sektor makanan, sektor hantaran, dan kami nampak ada satu gap yang mana freelance mekanik ini banyak sebenarnya kat luar, dan kami serap mereka masuk sebagai kita punya Pomen Rider dan mereka dapat menikmati kemudahan ni yang mana mereka tak perlukan keluarkan duit pun sekarang ni untuk beli minyak hitam. Mereka terus sahaja ke Mesra Station menggunakan kad Petronas SmartPay yang kami sediakan kepada mereka dan terus ambil minyak hitam tu untuk terus ke tempat customer. And in the end, akhir sekali mereka terus dapat upah yang
daripada Pomen kepada mereka. Jadi bagaimana penerimaan daripada pengguna aplikasi Pomen terhadap matching antara mereka dan juga bengkel-bengkel serta mereka dan gig mekanik di luar sana? Penerimaan masyarakat setakat ini sangat baik kerana matching di antara pengguna dan juga sama ada Pomen rider ataupun workshop dilakukan oleh sistem kami, yang mana contoh jika Rizal memandu sebuah kereta BMW dan workshop ataupun Pomen rider ni cuma dia boleh servis contoh kereta Pro 2 atau Saga, mereka ini tidak akan mendapat job tersebut. Job yang untuk kereta spesifik tersebut akan pergi ke workshop yang mempunyai skill yang sama dengan kereta. Jadi ini memastikan kita memastikan servis tu deliver dengan bagus dan juga kereta tu dijaga dengan baik, dan ini menambahkan kepercayaan. Dan ini memberikan lebih penerimaan masyarakat luar kepada Pomen app sendiri. Apa cabaran bagi Pomen pada ketika ini? Sekarang ni banyak aktiviti ekonomi telah pun dibuka dan ramai orang boleh keluar untuk servis kereta mereka di bengkel-bengkel. Apa cabaran? Adakah ini cabaran utama bagi Pomen pada ketika ini? Cabaran utama pada Pomen sekarang ni ialah untuk mewujudkan kesedaran kepada masyarakat, yang mana kami memberikan satu khidmat yang mana menjaga kereta mereka bila mereka nak servis. Mereka sekarang dah tak perlu nak fikirkan, mereka boleh pergi kerja dan kami akan schedulekan atau jadualkan dia orang punya penyelenggaraan kereta ataupun pembaikan kereta ke workshop-workshop yang berdaftar dengan kami. Dan selepas PKP sekarang ni aktiviti ekonomi sedikit rancak kembali, kita boleh nampak penerimaan semakin baik kerana disruption yang dilakukan oleh semasa PKP itu, orang dah biasa dengan order makanan dengan yang penyedia makanan yang lain tu, dia memberikan satu persepsi yang baru yang mana sekarang kita pun boleh servis kereta pakai app saja. So itulah cabaran yang sekarang ni, untuk tekankan lagi kesedaran kepada umum. Pomen app bersedia untuk menyediakan khidmat ini. Melihat kepada pembangunan dan juga adaptasi ekonomi digital oleh orang ramai ketika tempoh tahun 2020 dan awal 2021, di mana kita ada app untuk pesan makanan, kita ada app untuk perbankan, kita ada pelbagai lagi app. Adakah wujud cabaran Pomen untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan aplikasi tersebut yang dimuat turun oleh orang ramai? Kerana skrin itu ada 16 aplikasi utama saja yang sering dilihat oleh orang ramai kan. Bagaimana untuk pastikan Pomen berada di antara tertinggi dalam aplikasi ataupun dalam skrin telefon tersebut? Betul. Untuk macam penyedia perkhidmatan makanan, itu sebenarnya orang request almost ada yang hari-hari. Tapi untuk penyedia khidmat macam kami untuk servis kereta automotif, dia mungkin bukan hari-hari, tapi untuk kami, tapi pada masa sama kami ride the same trend, ya. Yang mana bila orang dah biasa dengan kaedah ini, untuk memastikan mereka terus nampak apa yang Pomen lakukan, memang kami lakukan continuation of promotion melalui push notification. Macam sekarang ni pun kami ada buat raya promo untuk pengguna kami, yang mana ialah waktu yang terbaik untuk join the bandwagon lah, orang kata. Servis kereta pun boleh, order makanan pun boleh. Macam tu. Terima kasih Syed Zulhilmi, Tuan Sharif, pengasas dan juga CEO aplikasi Pomen, membincangkan berkenaan dengan Pomen dan juga Pomen adalah sebahagian daripada kohort kedua Scale Up Malaysia dan menerima dana $60,800 sebelum ini ataupun RM250,000, dan juga Pomen turut bekerjasama dengan pemasaran Petronas Lubricants sehingga Mac lepas ataupun sehingga terkini ia mempunyai sekitar 700 bengkel dilaporkan berdaftar dengan aplikasi Pomen. Itu laporan kami untuk Niaga Awal ini pada pagi ini. Teruskan bersama kami untuk laporan dalam dan juga luar negara serta berkenaan dengan apa yang kami bawakan sebentar tadi, iaitu
undi 18 serta ucapan Joe Biden. Kami akan bawakan perkembangan tersebut sebentar saja lagi. Dan sekian Niaga Awal ni, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan sekali maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkapli. Salam hormat.